dashboard, pergi ke settings dan cari claim settings lah. Okay. So claim settings, under claim settings, you boleh buat ataupun masukkan claims category. Okay, kategori-kategori claim yang dibenarkan oleh syarikat. Kita ada defaulted one kat sini, tapi kalau you tak pakai, just delete it and then masukkan sendiri punya claim lah. Contoh claim klinik atau claim minyak dan sebagainya. So boleh masukkan. Cara dia adalah add kategori, namakan sahaja, okay, beri description untuk tu ataupun deskripsi, and then jika sekiranya ada limit untuk claim-claim tersebut, boleh juga dibuat setting. Contoh apa nama claim klinik lah, okay. Okay, claim klinik, okay. Klinik panel katalah, okay. So ada limit, monthly limit katalah 150. Boleh letaklah 150. Okay. Okay, kat sini claim limit 150 ada limit. Alright. Ini untuk monthly. You boleh juga set untuk yearly ataupun set untuk transaction. Contoh kata claim limit ni monthly 150, tapi setiap kali pergi you boleh claim RM50 saja. Okay. So you save, maknanya RM50 setiap kali dia nak buat claim. Okay. Tapi tak boleh melebihi dalam sebulan 150 ataupun dalam setahun 700 katalah. Okay. So you buat macam tu. Satu lagi, all this ni you just enable dia untuk send notification jika claim telah dibuat oleh ataupun submit oleh pekerja. Okay. Claim ni perlu ada attachment ataupun tidak. Okay. Selalunya claim ni semua ada requires attachment lah. Okay. Okay, kita kena set lah. Claim semua require attachment. Jika nak masukkan claims yang terminated employee, kadang-kadang ada company yang staff tu dah berhenti bulan lepas, bulan ni baru masuk dia punya claims, dia boleh include lah, masukkan sekali. Okay. Kalau dibuat contoh pembayaran, jika staff tu berhenti bulan lepas, semua pembayaran yang perlu dibayar perlu dibuat pada gaji yang terakhir dan tak perlulah yang ni. Okay. And then claims limit lah. Okay. Seterusnya custom field ni kalau ada perlu buat macam kata ini adalah untuk project A. Okay, masukkanlah field name project A custom, lepas tu masukkanlah untuk net itu. Okay. So masukkanlah, boleh juga. And then current receivable, ini biasanya dibuat untuk sekali sajalah. Contoh untuk Malaysia Ringgit, kita di Malaysia pakai Malaysia Ringgit lah. Jika sekiranya company tu beroperasi di Singapura, kita kena set dia Singapura punya ringgit lah. Claims, mileage claim. So jika sekiranya ada kategori yang termasuk dalam katalah contoh transport ni, okay, then you nak buat mileage claim untuk kategori itu, you boleh setkan lah. Maknanya untuk kategori employee travel ni, mileage claim adalah sebanyak 70 sen setiap kilometer, ataupun rate untuk mileage claim 80 sen per kilometer. So you boleh set lah. Contoh macam ni lah. Okay. Untuk mileage, letaklah mileage 90 sen. Betul lah, 90 sen. Okay. Yang dimasukkan. So 90 sen akan kira. Okay. Setiap claims, kategori claims, you juga boleh buat specific limit. Di atas ni kita boleh set, ini adalah untuk limit untuk setiap pekerja. Okay. Tapi sekiranya ada certain pekerja yang dia lebih sikit pada orang lain. Okay. So you masih lagi boleh buat di sini. Contoh specific employee limit, orang ni kalau walaupun orang lain dia 50, tapi untuk dia 100. Ataupun grup dia, atau boleh buat by group pun boleh juga. Okay. Ataupun by department ni berbeza sikit claims dia boleh juga buat. Okay. Ini bergantung kepada polisi lah. Approval ni sama macam tadi dekat dalam leave. Okay. Yang mana you boleh set default, kalau by default adalah either or ataupun salah seorang.
kita boleh set direct manager ataupun claims admin ataupun HR admins, ataupun kalau you nak buat by tiers, you boleh buat direct manager kemudiannya baru pergi ke claims admin. So you boleh buat. Ini perlukan 2 orang punya approve baru dikira approve. Okay. Itu adalah untuk approval workflow, sama macam di tadi. Okay. So dalam claims sama juga. Okay. So you boleh nampak di sini semua claim-claim yang ada dah approve pun. Kalau ada yang belum approve, kalau contoh you nak buat new claim, masuk sini lah. So siapa punya claim, kategori claim apa, claim klinik. Okay. Yang dimasukkan lah. Claim limit katalah RM51. Okay. Right. Ni untuk apa, projek apa, you boleh masukkan. Kemudian test, katalah test. Okay. Kemudian ada attachment. Attachment ni ambil je lah apa-apa. Katalah ni. Okay. You upload. Okay. Then you submit claim. Nah, dia tak bagi sebab apa? Dia bagi tahu limit claim adalah RM50. Remember tadi kita ada create limit claim adalah sebanyak RM50. So saya buat claim 51, dia tak benarkan. Jadi kalau itu kita kena betulkan balik lah RM50. Okay. Then baru kita boleh submit. Walaupun receipt kata 51, tapi claim hanya benarkan RM50, then kita kena submit as RM50 lah. So ini baru diterima lah, claim submit RM50. Apa yang approve tu dia, jadi okay, dia ni yang perlu approve. So dia approve, melalui sini pun boleh. Okay, so dah jadi approve. So setiap claim ni you boleh check lah. You nak check daripada bulan berapa ke bulan berapa, contoh. Okay. Lepas tu all categories, claims yang dah approve. You boleh check, okay, untuk bulan 10 ni satu claim saja. Okay. And then you boleh, kalau dah approve ni, you boleh buat pembayaran lah. Bayar ke bank pay file, select lah bank. Macam saya ada buat my bank to you, so buat kat my bank to you, dan export lah. Dan yang export ni boleh hantar ke, upload ke apa, Maybank lah. Okay. Ni claims, submit RM50. Okay. So itu pembayaran claims lah. Sekiranya pembayaran adalah berlainan daripada payroll. Jika sekiranya pembayaran adalah sama, kita kena buat settings di payroll untuk linkkan dengan payroll. So report dia kat sini, you boleh dapatkan. Boleh buat set, lepas tu you boleh download. Kat sini lah, claims punya report. Dia akan keluar lah.